chlorophyll A. Okay, yang biasa, yang standard adalah chlorophyll OCX lah. Okay. And then dia ada fluorescent line high. Okay, ini dia tengok fluorescent. Okay. And then dia ada IPA. Okay, PA, dia ada IOP. Ini IOP, dia lebih kepada absorption and backscattering punya properties. And then dia ada KD, diffuse attenuation coefficient. Okay. Masa you first year, you tak buat kerja lapangan. Okay. You kira KD daripada light meter. Okay. Dia ada night surface temperature. Okay. 11 micrometer. Dia ada PA. Dia ada peak particulate in organic carbon. Okay. Kalau you buat study, okay, PIC. Dia ada POC, particulate organic carbon. And then dia ada reflectant. Okay. Dia ada aerosol. Aerosol ni particle gases in the atmosphere. Dia ada Armstrong coefficient. Okay. Armstrong coefficient is a measure, okay, of the relative changes of AOT, okay, with wavelength, kita panggil sebagai Armstrong, okay, coefficient. And then dia ada SST, okay, daytime, dan juga SST nighttime lah. Okay. So dekat sini nampak dia ada daily, okay, tetapi resolution dia adalah 4 dan juga 9 km. Okay. Dan dia ada 8 days, okay, dia ada annual, dia ada entire mission, okay, keseluruhan, okay. And then dia ada monthly, okay, and then dia ada monthly climatology, okay, kalau you tengok monthly climatology daripada April sampai Julai, okay, kalau monthly saja bermaksud monthly untuk setiap tahun. And then dia ada rolling 3 day, okay, quick look, okay, 32 day, okay, seasonal and seasonal climatology, okay. So resolution dia adalah 4 hingga 9 km. Okay, sebagai contoh, kalau katakan you nak pakai untuk datang untuk monthly, okay, dekat atas ni dia ada extract or download L3 data, okay. So you extract di sini, tekan. And then dekat bawah ni dia ada data retrieval method ni, sama ada you nak download directly. Download directly bermaksud bahawa dia akan bagi global coverage, okay. Ataupun you nak extract. Extract ni bermaksud bahawa you boleh tentukan you punya, okay, study area, okay. So dan type ni dia ada dua, satu bin dan ada tiga lah, bin, map dan PNG, okay. Bin ni bermaksud dia ada average kan, okay. Dan biasanya kalau you nak dia data in original data, okay, kita pakai map, okay. So kalau you nak dalam bentuk picture punya format, you ambil PNG lah, okay. So yang biasanya kita untuk you buat analisis, biasanya kita pakai map lah, okay. So kalau you ambil data retrieval method, download, okay. And then bila you download tu dia akan bagi global punya coverage. Dan biasanya dia punya dia punya size tu besar lah sebab dia global coverage. Tetapi kalau contoh kalau you nak dia dalam just a localized punya area, and then you kena masukkan koordinat lah, okay. So you ambil extract. Bila you ambil extract di sini, okay, so you boleh tentukan, katakan north, katakan you nak katakan 10, okay. West 95 degree west, okay. East katakan 115, okay. And then south katakan 0, okay. So kalau kita tengok kat sini, area dia, okay. So saya ni letak 9, ini saya letak katakan 15, ini katakan 120, So kalau you tengok kat sini, okay, apa yang dia akan bagi nanti adalah area yang ini saja. Bermaksud bahawa you tak perlu subset lagi kalau you pakai level 3. And then you click review order, okay, tapi you kena ni, you kena register, okay. And then review order dekat sini, okay. So you boleh check lah, katakan you nak OCX saja, uncheck chlorophyll A. So kalau you tengok kat sini, okay, so dia akan bagi, ini you punya coverage you. Area ni saja, dia tak bagi global. Yang ini adalah data-data yang dia akan bagi nanti, okay, sebanyak 223, okay, data. Dan bila you extract nanti, okay, dia akan email you, okay, data-data ni. Dia akan bagi link untuk you download, okay. So biasanya you terpaksa menunggu lebih kurang 15 minit sehingga setengah jam lah, okay. So bila you extract nanti, dia akan bagi link, okay. Dia akan proses, dia akan bagi link, okay, dalam you punya email, dan bila you buka email tu dia akan terus download
Dia akan bagi dalam zip file lah. So itu adalah untuk level 3. Kalau you download directly, dia bagi global punya area. Biasanya dia terus, you kena register juga. Biasanya terus dia bagi dalam website dia, dia punya link, yang you boleh download untuk setiap image. Kalau you ada 200 lah, you kena download one by one. Tetapi kalau you extract dia akan bagi just satu link yang dia dah zipkan dia. Dia dah zip, bermaksud bahawa you cuma download satu file saja. Dalam file tu, dia ada data untuk setiap bulan. So itu adalah level 3. So ada apa-apa soalan tak? Level 3. So far tak ada lagi, Doktor. Okay, so you faham macam mana nak download nanti data tu semua. And then macam mana nak masukkan dia punya koordinat nanti untuk you punya ni lah kalau you extract. So selain daripada Ocean Color, you boleh dapat juga SST data, SST data, saya bagi tu getting SST data, dia multiple SST data. This one is a free. So ni sebagai contoh AVHRR Pathfinder SST. So you boleh check, you boleh pergi kepada HTTP, dekat sini, and then dia akan bagi data start pada tahun 1981. Sehingga 2020 lah, 2021 belum ada lagi. Dan ataupun kalau you dah masuk dalam FTP, pun sama juga. Dan kalau you tengok kat sini, you boleh baca sini lah dia punya dia punya information about the data. Dan AVHRR ni dia biasanya 4 km resolution. So FTP pun sama kalau you tengok kat sini. So tak ni dia sepatutnya tak ada masalah. Kalau setengah komputer ni you boleh terus buka FTP. So lepas tu dia juga ada mana sebelah ni, GHRSST. GHRST is a group for high resolution SST. Ini data yang dia dipanggil apa? Dia combine from many sensor SST. Dia adalah high resolution. High resolution dia lebih kurang 0.01 degree grid. 0.01 degree ni berapa kilometer? Marine Science. 1 degree berapa kilometer? Ada siapa boleh jawab 1 degree di tropics? Berapa? 111 ataupun 110 ataupun 111. So kalau you pergi kepada kawasan higher latitude, 1 degree tu dia lebih dekat lah, dah boleh lebih kecil. So kat kawasan kita, sebab kita duduk tengah kat kawasan khatulistiwa, 1 degree is about 110 kilometer. And then dia ada juga kalau you tengok ada banyak lagi kat situ optimally interpolated SST dan sebagainya. So ada data CCMP. CCMP adalah untuk dia cross CCMP cross calibration multi products CCMP. Dan dia bagi dalam 4 km, dia bagi dalam lebih kurang 20 km resolution CCMP. Dia adalah untuk wind lah, dia bagi wind speed dan juga wind direction.
So yang ini juga you boleh dapat data free, okay? Dan kalau you tengok kat sini, kalau you pergi kepada, ini adalah monthly ya, monthly adalah dia proses hingga 2019 lah, last. Tetapi kalau you nak pergi kepada apa nama, daily, dia ada, kalau you buka kat sini version 02.1 NRT ni adalah near real time. Dia ada juga tahun daripada 2000 ataupun tahun 2021 lah sehingga bulan April sebagai contoh. Di kat sini you nampak ya. Dia ada WIN punya data. Okey. 1 hari bulan sehingga 5 hari bulan 4. Okay. So CCMP okay, adalah data untuk wind speed, wind direction. Okay. So dia ada Aviso level 4 absolute dynamic topography dalam dia punya handout tu. Dia ada sea surface height, okay, boleh dapat data free. Aquarius dia dah berubah. Aquarius dia duduk bawah Podet, okay, dia tak duduk bawah ni lah, tak duduk bawah apa nama ocean color. Okay. So kalau kita tengok bila you macam mana saya nak pergi sebelah ni kacau. Okay, this one Aquarius. Aquarius adalah untuk salinity. Salinity. And then dia punya resolution is 100 km. So, kalau katakan you nak buat kat kawasan coastal area, so Aquarius ni dia tak sesuai lah. Sebab 1 pixel tu dia cover 100 km. Tapi kalau you nak buat global punya global punya analysis, dia pakai Aquarius untuk salinity. Okay, so dia ada Oscar juga kat sini. You nampak Oscar untuk ocean current. Okay. Mana Oscar? Okay, this one Podet Podet drive ni. Okay. Oscar, okay, adalah untuk ocean current. Okay, you boleh download free lah. Okay. Dia ada level 4. Okay. Dia juga ada level, kat saya level 3. Sorry, level 4 saja. Parent directory. Okay, Oscar. Okay, dia cuma ada level 4 saja. Okay. So dia adalah 1 degree lebih kurang 100 km. Okay, resolution. Okay, so kalau tak apa kita pergi kepada part 2 So part 2. Okay, so untuk part 2 data analysis, okay, mass and data extraction. So dekat sini so saya minta you itu untuk download pada bulan Ogos 2015, okay. So kita tengok kat sini macam mana you nak mask data tu ataupun you nak tengok structure of level 1 punya data, okay. So kalau you view untuk 14 Ogos tu, okay. Okay, saya open ni apa nama? Terra 2015. Okay, bulan Ogos tu. So kalau you tengok kat sini data dia, okay, boleh nampak ni ISASNet ni, saya share ISASNet. Nampak data. So kalau you tengok dia ada metadata metadata ni kat sini dia ada, okay, dia ada band attribute, okay. You nampak kat sini, ini adalah dia punya attribute lah ataupun dia punya ancillary punya information. Dia ada AOT is a aerosol, okay, optical thickness, kadang-kadang dia panggil sebagai AOD, aerosol optical depth, okay. Ini adalah apa nama particle yang absorb light, okay, in the atmosphere, okay. So dia ada angstrom coefficient, okay, is a measure of the relative changes of AOD with wavelength. So kalau AOD tu dia lebih daripada 1, okay, bermaksud bahawa partikel di atmosfer tu dia lebih coarse lah ataupun lebih kasar. Kalau dia punya value dia kurang daripada 1, bermaksud bahawa partikel tu dia lebih halus. Okay, dia sama ada daripada gas, smoke, asap, okay,
ataupun very fine particle. And then dia ada RRS, okay, remote sensing reflectant at 412 wavelength, okay, sehingga 678 wavelength. And then dia ada chlorophyll A, okay, chlorophyll OCX, KD, okay, particulate inorganic, okay, particulate organic, okay, instantaneous PAR, okay. Ini fluorescent line height, dia ada PAR, and then dia ada flag, okay. Flag ni dia nak tunjukkan dia punya quality of the product lah, quality of the product. Kalau you klik dekat flag di sini, okey, dia akan bagi kat sini lah data type 0, 1, 2 sampai this one negative, okey. And then setiap value ni dia tunjukkan, okey, dia punya dia punya quality lah, okey. And then dia ada scanline attribute, okay. So dia ada year, day, okay, minute, second, okay. Dia ada dekat sini detector number, okay. Dia ada mirror side, okay. Dia ada starting longitude, center longitude, dia ada end longitude, okay. Dia ada center solar zenith angle, okay. Ini adalah dia punya ni lah semua, okay. Dia punya attribute, okay. So sensor band parameter boleh tengok kat sini, okay, dia ada wavelength, okay, dia ada various calibration gain, itu adalah calibration parameter untuk sensor, okay, various calibration offset untuk sensor, okay, F0 is a solar mean solar flux, okay, AW, okay, adalah untuk water punya absorption, BBW backscattering coefficient for water, okay, and then dia ada KOZ ni, okay, ozone, okay. Ini nitrous oxide punya coefficient, okay. And then dia juga ada Rayleigh optical thickness, okay. Rayleigh optical thickness dia menunjukkan ni lah partikel lah, okay. And then dia ada kat situ dia ada flag coding, okay. You boleh tengok flag coding, okay, dekat sini, okay. Dia ada, okay, atmospheric correction failure, length, ini, and then dia bagi value lah, okay. So kalau dia flagkan nombor 1 bermaksud bahawa dia punya atmospheric correction fail at that pixel, okay. Begitu juga dengan turbidity, okay. Turbid water dia akan bagi value 2048 dan sebagainya, okay. So ini adalah ancillary data, okay, ataupun dia punya attribute, okay. Untuk dia nak describe, okay, the quality, okay, the quality of the image, okay. So di bawah ni dia ada band lah, okay, band dia ada RRS, okay, dia ada KD, KD is a diffuse attenuation coefficient, berapa banyak cahaya yang lemah ataupun hilang per meter. Dia ada AOT, aerosol optical thickness ataupun aerosol optical depth, okay, dia ada angstrom coefficient, chlorophyll dan sebagainya, okay. So kat bawah ni dia ada mass, okay, yang tadilah saya tunjuk mass tu, dia punya quality, okay, sama ada you boleh remove dia ataupun you boleh extract dia, okay. So untuk analisis, okay, untuk lab ni kita akan buat, okay, mass, okay. So sebagai contoh kalau you buka sebelah kiri ni, sebelah kanan ni, okay, dia ada product library, dia ada layer manager, and then dia ada mask, okay, dekat sini, okay. So kalau you klik kat sini, dia tak ada tunjuk apa-apa. Dia tak tunjuk apa-apa sebab apa? Sebab you tak buka lagi dia punya image, okay. You tak view dia punya image, okay. So katakan sebelah ni tak ada, okay, you boleh view lah, you ambil kepada view, dia ada tools bar, okay, and then di bawah ni dia ada mask. Mana dia ada mask? Okay, mask manager. You klik mask manager, dia akan duduk di sebelah sini. Okay. So kalau you nak view, you buka dia punya band. Sebagai contoh kita nak view katakan chlorophyll OCX. Okay. So you double klik chlorophyll OCX, okay, untuk view chlorophyll concentration lah. Okay. So you boleh letak dia punya color. So you ambil basic kat sini, color, okay, and then basic biasanya kita pakai C-Width, okay, punya color scale, okay, you nampak sini color scale,
And then si width color scale dia pakai log color scale. Okay. So kita akan ambil range from file and then you ambil log 10. Okay. Ini adalah dia punya color lah. Okay. Nampak kat sini Malaysia kat sini. Okay. Malaysia ini adalah Vietnam. Okay. Ini Sumatera. Okay. Dan kalau you klik kepada, okay, you select mask manager ni, okay, you nampak kat sini dia banyak dia punya, okay, mask manager, okay, dia punya properties, okay. So sebagai contoh atmospheric field, kalau you klik kat sini, okay, so you view kat sini dia mungkin tak nampak, dia tak ada pixel yang apa nama di mana atmospheric dia field, okay. So ataupun you klik land kat sini, dia akan terus mask, okay, land. Ni warna ni warna brown ni. You boleh tukar warna dia, katakan you nak warna putih, okay, you boleh tukar. And then you nampak lah. So data ni you kena resample. So you nampak dia hayward sikit. Okay. So walaupun dia punya dia punya projection dia sama, okay, dah betul, cuma dia punya you kena betulkan. Okay. You kena buat resampling. Okay. Length. Okay. So di sebelah ni dia ada transparency. Okay. Kalau you nak pakai katakan 0.5, okay, you boleh pakai 0.5 lah. Okay. Dan gitu juga yang lain lah. Dia ada turbid water. Kalau you tengok kat sini, turbid water. Mana turbidity. Kalau you klik kat sini, dia akan highlight kat sini. Tapi dia tak clear, you boleh tukar dia. Katakan saya nak color merah. Okay, and then dia punya transparency katakan 0.2. Okay, so we nampak lah. So ini yang dia assume sebagai kawasan yang turbid, yang air dia keruh. So untuk lab ni, so kita akan, kalau kita tengok kat sini, dia cover area yang besar. So sekarang ni kita cuba nak maskkan dia berdasarkan kepada latitude ataupun berdasarkan kepada coordinate, latitude and longitude. So actually you boleh create your own mask, okay, based on, okay, the information, okay, from the satellite. Sebagai contoh, kalau you katakan you nak mask di latitude, okay. So kalau you tengok dekat atas ni, dekat mask manager ni, dia ada FX kat sini ni. Okay, create a new mask based on logical bandmass expression. Okay. Dekat sebelah ni, create a new mask based on a value, okay, range. Okay, so kalau value saja, you boleh highlight mana-mana and then you boleh tak value lah. Tetapi kalau kita nak create new, okay, based on logical bandmass, okay, so you ambil FX ni. Kalau you klik FX, mana dia? Okay. So boleh nampak ni. So saya harap you boleh ingat sebab dalam you punya exercise nanti dia ada, okay, saya minta you create new bandmass punya expression lah. Okay. So sekarang ni kalau you tengok daripada handout tu, so let's constrain by latitude and longitude, limit the image boundaries to 0 to 10 degree north and 99 to 113 degree east. Okay. So kalau you tengok kat bawah ni, okay, you boleh type, okay, tapi dia punya nama tu mesti sama macam nama dalam dia punya attribute lah. Okay. So yang kedua, you boleh show kat bawah ni, kalau you tengok show band. Kalau you check this one, show band, okay, show band, you dapat kat sini adalah latitude, longitude. Sekarang ni kita nak dapat latitude, okay, so you klik kat sini, double klik, betul-betul dia masuk latitude. Sekarang ni dia antara 0 hingga 10. So latitude dia mesti lebih besar atau sama dengan 0. Okay. And okay, you klik latitude. Okay, dia lebih kecil atau sama dengan 10. Okay. And okay. Okay, so longitude dia di antara, dia lebih besar atau sama dengan, okay, 99, okay, and okay, longitude, dia lebih kecil, okay, atau sama dengan 113, okay.
So, bila you buat bandmath, okay, make sure dekat bawah ni dia tulis okay, no errors. Okay, so kalau dia bagi apa nama error, maknanya dia you tak boleh nak run. Okay. So, latitude, okay, nampak latitude, okay, di antara 0 hingga 10, longitude di antara 99 hingga 113. And then you click okay. So, bila you click okay, dekat bawah ni, you nampak dia ada new mask. Okay. So, yang ini new mask ni, okay, you boleh ubahlah nama dia. Okay. You double click di sini. Katakan kita nak ubah kepada, okay, large, okay, long. Okay, and then you click enter. Dan sekarang you nampak kat sini, dia punya, ini adalah yang you masking. Okay. Dia di antara 0 hingga 10 degree north and di antara 99 hingga 11, okay, 3 degree east. Okay. So kat sini you boleh ubahlah, katakan you nak hitam ke, okay, you nak color biru, and then dia punya transparency pun sama. Okay, katakan you nak katakan 0.3, okay, dan sebagainya. Okay. Okay, so yang itu macam mana you mask dia punya latitude dan juga, okay, longitude. Okay. And then you boleh edit lah. Kalau contoh katakan you nak edit, katakan dia punya apa nama, dia punya latitude, longitude dia tak betul. Okay, salah. Okay, so you highlight dekat latitude, longitude ni, you highlight kat sini. Dekat sebelah kanan tu dia ada, you nampak kat situ, dia ada pencil tu, dia edit the selected mask. Okay, so dia akan keluar macam inilah. Okay, sebagai contoh katakan, okay, you nak ubah kat sini, katakan 100. Okay, 99 ni kita tekan 100. Okay, and then you click OK. Okay, automatic dia akan ubah 100. Okay, di antara 100 hingga 113. Okay, so untuk exercise ni, okay, kita letak kepada 99. Okay, so you boleh ubah di 19. Okay, and then click OK. Okay. Okay, so kalau you nak ni dia punya range, okay, range, okay, so range katakan untuk produk, you boleh juga ambil, okay, X ni, okay. So sebagai contoh kita nak tengok chlorophyll punya range di antara 0 hingga 1 microgram per liter ataupun milligram per meter cube. Okay. So kalau you ambil range kat sini, okay, dia akan keluar new range mask, okay. So raster kita akan ambil chlorophyll OCX, katakan di antara 0 sehingga 1. And then you click OK. Okay. So kalau saya off dulu latitude longitude, okay. So you nampak kat sini new mask, okay. So you edit dia punya nama tu, okay. So katakan CHL chlorophyll, okay, less than 1, and then tekan enter. Okay, so kat sini you boleh ubahlah color dia. Okay. Okay, katakan saya letak warna biru, and then sini saya kurangkan, okay, dia transparency. Attitude, you tunjuk show band sebagai contoh. Okay, sama macam tadi. Okay, katakan kita nak ambil, katakan chlorophyll tadi, chlorophyll OCX. So, dia double So, chlorophyll OCX dia mesti lebih besar ataupun sama dengan 0. And, okay, chlorophyll OCX, okay, lebih kecil atau sama dengan 1. Okay, make sure bawah ni okay, no errors, and then you click okay. Okay, dia sama je. Okay, so kalau you off ni dia sama je. Okay. So kalau yang merah katakan 0 kat sini. Okay. Sama ada you boleh pakai yang ini FX ni ataupun X saja kalau untuk range. Okay. So kalau untuk FX you kena type sikit lah, okay, buat dia punya formula.
Tetapi kalau untuk X ni, you terus boleh masukkan, you select dia punya produk, and then masukkan dia punya range. Okay. So, kalau katakan you tak nak, you boleh delete kat sini, dia ada delete, and then klik delete je. Okay. Katakan yang new product tadi, okay, saya delete je. Okay, so yang lain tu dia ada land kat sini, you nampak kat sini, land dia bagi. Okay, kalau, okay, dan juga kat sini dia ada high, okay, TOA. TOA adalah top of atmosphere radiant, okay. Okay. That means saturation lah. Saturation bermaksud bahawa kalau dia punya reflector ni, kena ingat reflector di antara 0 hingga 1. Reflector ni sebab dia punya ratio di antara upwelling dengan downwelling, okay, irradiant. Okay. Dia sepatutnya 1, okay, ataupun 100% lah. Tapi kalau dia lebih dari 1, bermaksud bahawa kita boleh assume dia sebagai saturated, okay, saturated. Dan biasanya itu adalah error lah, okay. So ini dia panggil sebagai high TOA radiant, okay. So dia ada turbidity, dia ada high solar zenith angle, dia ada sea ice, okay, navigation failure, okay, insufficient data for smoothing filter dan sebagainya, okay. Itu yang you boleh ni lah, okay, apa nama dia punya mass, okay, ataupun dia punya apa nama mass punya properties. Okay, sebagai contoh katakan okay, you nak highlight, okay, 2-3 apa nama mass punya properties, okay, and then you nak combine, okay, so you boleh combine. Okay, sebagai contoh yang sebagi dalam handout tu, katakan kita nak land yang kita tak nak, kita nak mass out land, and then katakan cost, okay, kita tekan you select and then tekan control and then cost, mana cost. Okay, you highlight 2, lepas tu ice, CLD ice, okay, cloud, okay, ice, okay, and then katakan turbidity, okay, high turbidity water, okay, you nak remove this one, atmospheric correction warning, okay, atmospheric correction warning, okay, this one, 3 ni, okay, so you highlight and then you can control, you boleh select semua, okay. So dekat bawah ni dia ada create the union of di sebelah kanan selected, okay, that means you akan groupkan dia, okay, groupkan dia. So kalau you select yang ni ataupun you select this button, create the union of the selected mask, okay. So dia akan create ataupun apa nama combine, okay, the selected, okay, mask properties tu, okay. Katakan kat sini, okay, mask ni you nak letak katakan nama dia Valley Ocean, okay, sorry, not Valley Ocean, tekan enter, okay. So kalau you tengok kat sini kalau katakan you letak dia punya transparency kosong, okay, so dia akan mask, okay, okay, mana-mana apa nama dia punya properties, okay, yang tadi yang kita pilih, land, coastal, turbid water dan sebagainya, okay. So dia dah masking kat sini, okay. So so yang tu, and then you boleh ni lah, you boleh delete lah, okay. Okay, so yang part 7 tu, this create a new mask name is okay, land, coast, okay, cloud, ice, okay, turbid water, atmospheric warning, okay, and this create a new mask name it as North Valley Ocean to create the complement mass of North Valley Ocean, highlight North Valley. Okay. Apa tu? Okay, so
Yang part 7 tu, highlight the mask, okay, you want to include by holding down, okay, control command, export the mask and name is a valid option, okay, now delete that mask, okay, just exported, okay, then from mask manager, okay, and then import, okay. So, you boleh pilih mana-mana yang mask ni, okay, you boleh letak nama lah, okay, yang ini pun sama juga sebagai contoh, katakan you nak export, you nak export, okay, dekat sini, dia ada tulis kat sini import, di sebelah ni adalah export. So katakan kita nak export yang ini not valid option and then okay, you save, dia akan save dalam apa XML ni file. And then you save. And then katakan ini you delete. Okay. So not valid ni you delete. Mana delete ni button Okay, ni bin ni. So you delete and then kalau you import balik, okay, kat ini dia ada button import, okay. So okay, you ambil not valid option. Okay, so kalau you highlight ni, okay, dia akan tunjuklah, okay, not valid option. Okay, so untuk yang 48 tu, okay, 48 ni sekarang ni kita nak mask based on longitude. Kita dah ada longitude kat sini. Okay, longitude dan kat sini not valid ni kita boleh remove lah, okay. Yes, okay. So latitude, longitude, kita akan gunakan untuk kita nak mask, kita punya apa nama image, okay, based on okay our coordinates, okay. So dekat dengan kat atas ni, okay, dekat menu dia ni, dia ada raster kat sini, okay. So dia ada mask, and then dia ada land, sea, mask. So kalau you select land, sea, mask, okay, dia akan keluar parameter yang ni lah, okay. Land, sea, mask, okay. Option. Parameter source dia adalah you punya ni lah, source data ni, okay. Source. And then target file ni, okay. Target file ni you boleh save sebagai netcdf ataupun you boleh save sebagai BIM-DMAP. Okay, so saya okay, biarkan dia dalam BIM-DMAP ataupun you boleh tukar dalam netcdf kat bawah ni. Okay, this one netcdf4cf. Okay. So you kena ni lah, you kena apa nama define, okay, di directory folder lah, okay. And then kalau you nak open directly, dia akan open terus. Bila dia dah run, dia dah apa nama complete dia punya analysis, dia akan open terus. Okay. So kalau apa nama you tak nak, you uncheck, okay, open in Snap. Dan di bahagian okay processing parameter, okay, source band ni, okay, so you boleh biarkan lah, okay, sebab you punya source band tu dia dah ada kesemuanya, okay, dia punya information, you tak perlu highlight, okay. Sebab kita nak pakai ke semua ni, and then dekat bawah ni dia, you nampak kat sini dia ada mask out the land, okay. Mask out the land biasanya dia akan pakai SRTM, okay, 3 second data, okay. SRTM is a topographic data lah, ataupun mask out sea pun sama juga, dia akan pakai SRTM. Sekarang ni kita tak nak pakai SRTM, you uncheck, okay, use SRTM 3 second. Dan sekarang ni kita nak pakai, okay, vector as mask, okay. So you click use vector as mask, okay. And then, okay, scroll down dekat bawah ni, okay, kita dah buat tadi longitude, okay, latitude, longitude. So you akan select latitude, longitude, okay. So make sure everything is okay, okay. So you dah define dia punya apa nama name, okay. And then dia punya apa nama output format, okay. And then okay, source band ni you boleh biar macam itulah, okay, as a default, okay. And then you run. Okay, so dah siap kat sini and then you close close yang ni. Dan sekarang ni kalau you nampak kat bawah ni, okay, so dia dah buat satu apa nama new file, okay. You nampak underscore MSK is a mask lah, okay.
So, yang ni you boleh close, tak ada masalah. And then you buka new, image. Okay, you ambil chlorophyll OCX ni. So, kalau you tengok chlorophyll OCX, and then you ambil color, color, you ambil basic. Lepas tu color RAM ni, kalau untuk chlorophyll, biasanya kita pakai C-Width. Okay, chlorophyll C-Width. And then range from file. And then you kena lockkan dia. Sebab chlorophyll, okay, dia pakai log scale. Okay, so you lockkan dia. Okay, sekarang ni you tengok kat sini. Okay, ini adalah okay, area yang kita define tadi. Kalau you pergi kepada mass manager, you nampak kat sini, latitude, longitude, dia ada 0 hingga 10. Okay, this one. Okay. Yang ni tak ada masalah, dia Harrood ke, itu tak ada masalah. Itu nanti the next lab nanti kita akan tunjuk. Okay, dia ada kat sini. Okay, raster, and then dia ada geometric. Okay, so you boleh buat resampling lah. Dia ada resampling. Okay, so itu adalah you punya data. Okay. Dan kalau kita tengok kat sini, okay, kalau you ambil turbidity, okay, ini yang kat atas ni turbidity, okay. Tapi kalau untuk latitude, longitude saja, ini adalah you punya study area yang you dah marks. Okay. So sekarang ni untuk yang part B, okay, statistic and plot. So ada apa-apa soalan tak untuk ni, untuk yang bahagian 8 ni, to create new image based on latitude, longitude. Zahira, ada apa-apa tak faham ke apa ke? Tak ada lagi, Doktor. Setakat ni Ha? clear. Tak Setakat lagi, ni you dah clear. buat ke belum? Belum buat lagi? Belum lagi. Saya ada masalah dekat download data. You tak boleh download data ke? Internet? Saya slow sikit. Internet slow? Nanti habis kelas saya download. Okay. Malden? Malden? Tak ada. Shankar? Tak ada masalah lagi, Doktor. Adam? Tadi Shankar ke? Ke Malden? Shankar. Oh, Shankar. Yeah. Adam? Tak ada, Doktor. Dekat ni tak ada lagi. Berarti Doktor. main. Oh, Doktor. Ya. Yang Doktor guna data ni data Terra kan? Terra. Untuk kita punya lab manual, untuk lab yang ni guna Aqua ke atau Terra, Doktor? Dia sama je. You boleh pakai mana-mana. Sebab saya tadi try guna yang Aqua ni kan, tapi data dia macam lari. Tak sama macamnya. Sekejap I check. Saya check. Lab 2. Berarti 14 Ogos 14 ke 15 Ogos? 15 Ogos. 15 Ogos. 15 Ogos. 26 227 227 patutnya. Tapi Doktor punya 226 kan? dia sama je saya rasa. Sekejap saya pakai ini 22 this one is a 227. Ni kan? So Oh, saya rasa saya punya tak ada yang CHL or CX tu, Doktor. Saya punya ada Chloro A je. ya file log. This one ini Sebab Untuk saya image punya ni? tak ada CHL or CX tu, saya guna Chloro A tu. Saya salah you buat tak kepada ada tu. OCX you tak ada? Dia patutnya ada. Dia sepatutnya ada je sebab
Ini yang data ni lah A205-270. Tapi So, tak ada tu. Saya dah check lah. Saya rasa saya salah buat kot. tak ada, dia sepatutnya dalam band ni dia ada chlorophyll A and then chlorophyll OCX. So katakan saya tengok latitude longitude untuk yang ini. So show band. Okay. Latitude. Okay. 0 and okay. More than 10. Okay. And longitude lebih kecil. Sorry, lebih besar atau sama dengan 99. 10. 0. And longitude lebih kecil atau sama dengan 113. Okay. Oh, saya rasa you kena pakai Terra lah sebab dia ya, so untuk you punya exercise saya minta you pakai apa? Kita yang Exercise filter for June. filter Okay, for sorry saya silap sepatutnya dia Terra sebab Aqua ni dia tak cover keseluruhan. So you boleh pakai yang ni juga, you boleh pakai tak ada masalah pun untuk apa? Untuk exercise. Okay, tetapi untuk apa nama you punya task tu you kena pakai 28 Jun lah. 2017. Okay. So yang ni kalau kita pakai Aqua lah, dia tak cover area seluar sini. Okay. So untuk exercise kalau you nak pakai ni pun tak ada masalah Aqua. Okay. So kalau you nak pakai Terra, you kena download Terra. Okay. Ataupun nanti saya ingat saya apa nama? Saya upload Terra punya image. Okay. So this one you dapat macam ni ke? Saya tak dapat macam tu doktor. Sebab saya punya tak ada CHL underscore 0 apa ni 0CX OCX. So kalau tak ada yang tu, you pakai chlorophyll A je. No problem, sama je. Sama je. Chlorophyll A ni actually dia betulkan especially untuk kawasan yang very clear dekat kawasan Pacific tu. Dia very clear water. Cuma dia kat situ je dia ada different lah. Tetapi kalau untuk kawasan oligotrophy macam kita punya tu di South China Sea ni dia tak ada beza sangat. Kecuali kawasan yang very oligotrophic, very low chlorophyll. Itu dia ada beza sikit lah. Okay, sebab tu dia buat dua, chlorophyll A dan juga chlorophyll OCX. Okay. So kalau tak ada OCX, you pakai A je. Okay. So ada apa lagi? Rajihah? Doctor, I have a problem. Ya, saya tak ada. Tan. Okay, tak ada. Tan? A graph for chlorophyll OCX is not displayed. Tak dengar Tan? The graph for chlorophyll OCX it doesn't appear in my tab. The graph. I mean the figure, the map, What figure? the chlorophyll OCX. Chlorophyll OCX. This one. Yeah. So kalau you double click tak ada masalah pun actually. I tried double clicking, but it doesn't appear. It's blank. This one you derive from MAS, MSK. Yeah. Okay, so okay, kalau you check balik, okay, dekat dengan 8 tu, to create new image, okay, so okay, no need to highlight, this one, raster, mass, land and sea. Okay. Processing parameter source band ni, you tak perlu highlight pun, you biar macam tu je. Yeah, I didn't highlight.
You ada highlight yang ni ke? Ha? Tak highlight. Tak highlight macam mana tak keluar? Sepatutnya tak ada masalah pun. Kecuali kalau you highlight and then you tertinggal L2 flag ni, dia akan ada error lah. The best way is, okay, you delete that file and do it again. Okay. Thank you, Doctor. Okay. Dan siapa lagi? Adila? Tadi betul. Afiq? Aisyah? Tak ada doktor. Alia? Aliza? Ada apa soalan Alia, Aliza? Tak ada. Ni siapa? Alia ke Aliza? Aliza. Alia tak ada. Amirah? Ada. Saya dapat masa doktor saya guna Aqua. You guna Aqua? Tak ada masalah. Itu untuk exercise tak ada. Dapat mask yang trapezium kat tepi tu je. It's okay, no problem, tak ada masalah. Okay. So saya silap tu sebetulnya Terra sebab Aqua ni dia tak cover untuk seorang area. Okay. So you boleh reduce, okay, ataupun you boleh test sebagai contoh untuk latitude tu, okay, dia punya di eastern punya side tu mungkin you boleh reduce daripada katakan daripada 113 ke 110 je. Okay. Amirah? Amir? Tak ada. Anisha Azizul? Ni doktor, okey je. Cuma saya tak sampai lagi yang part sini. Saya sampai kat awal-awal lagi. You sangkut kat awal, kat mana? You kena ni beritahu. Dekat mask, bahagian mask awal-awal tu nak setting mask apa semua. Nak setting? Kan dah open produk, lepas tu nak pergi yang set yang set mask manager. Saya sangkut kat situ tadi malam. Lepas tu tak ada sambung lagi dah. Okay, so bila you open produk, any produk lah, tak kisahlah Corofit A ke, Corofit X ke, POC ke, IPAR ke. So kalau you klik di sebelah kiri ni, okay, dia ada mask manager. Kalau tak ada, dia punya apa nama, menu mask manager ni, you pergi kepada view, tools, okay, you highlight balik ni, mask manager. Okay, sebagai contoh, kat sini kadang-kadang you tutup kat X ni, dia tak ada lah sini. And then you boleh buka balik view, tools bar and then mask manager. Okay, dia ada balik sini. So you kalau nak off, you jangan tekan X ni, you tekan ni je, on off. Okay. Kat sini, okay, you ambil FX, okay, ataupun X untuk range. Dan kalau you nak edit, okay, you ambil inilah, okay, edit button. Okay. Juliana, Kivita, Kumuta, Lisa, Mak, ada? Okey je doktor, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada. Kumuta, Juliana tak ada Kumuta. Doktor, Kumuta hilang. kiranya nanti kami kena tukar jadi modis Terra je kan doktor? Tarikh sama je kan doktor? Tarikh sama je, you boleh download Terra tu lah. Alright. That one untuk exercise, tapi untuk you punya task you pakai lain. You pakai download Aqua. You pakai Aqua 28 Jun. So you kena tengok Aqua ni juga. So kadang-kadang saya tersilap sebab you kena check balik modis Aqua ataupun modis Terra 28 Jun. Itu bila you download tu you boleh terus view. Okay, kalau you tengok kat sini you boleh terus view, okay, dia punya produk lah. Okay. Dia punya coverage dia, sama ada dia cloudy ke apa ke, dia betul tunjuk terus. Okay. You boleh view kat situ. Okay. So kalau Aqua dia cloudy, Terra dia clear, you pakai Terra lah. Okay. Hema, Hyo, Ika, Ikmal. Okay, nanti saya ni doktor. So far, no problem, sir. So far no problem.
Hugh okey Hugh? Okey je. Okey je. Mas Rina, Fatih, Muhammad Nazrin, Naili. Okey je doktor. Okey ya. So jalan okey So Telefon tu juga je. so kalau you ada tak faham, you kena interrupt, boleh interrupt saya. So kita continue sebab saya ingat kita boleh habis. Kita tengok pada statistik. So ada satu. Okey, ini saya boleh close product close product. Okey, no. Okey, so kalau you tengok kat sini, you boleh view dia punya statistik So dekat atas ni you nampak dia ada statistik kat sini. And then sebelah ni ada correlative, plot, you buat correlation. Ni profile, yang ni metadata plot, ini information lah, info lah. Ini histogram, you boleh check histogram. Ini scatter. Kat sini time series kalau you ada data. Katakan monthly data selama katakan setahun ataupun 10 tahun, so you boleh buat time series analysis. So statistik kat sini, kalau you klik pada statistik kat sini, statistik kat sini, dan you klik pada use ROI. Ini dah ROI. Ya, ini saya buka ni. Close product, no. Okay, this one. Okay, so statistic. Okay, so this one latitude. Produk apa yang saya buka? Profile OCX. So, video one. Okay, so kalau you pergi ambil statistik, so kalau you highlight dekat sini, dia ada profil OCX, profil OCX, ini dia bagi basic statistik lah, dia punya minimum, maximum, you nampak kat sini maximum 92 microgram per liter, mean value, coefficient dan sebagainya. Ini kalau you nak save, you right click kat sini lah, dia ada save as, you boleh save sebagai PNG sahaja. And then you boleh tengok juga ataupun you boleh export kat sini, dia ada you boleh export as CSV lah, you punya data, you punya statistik. And then you boleh tengok juga in term of dia punya histogram. Kalau you buka pada histogram kat sini, histogram, and then kalau you tekan refresh ni, ini adalah histogram untuk profil punya concentration. Dan biasanya untuk profil concentration kita pakai log 10. Log 10 scale. So you nampak kat sini dia punya profil OCX, and then dia punya frekuensi. Number of pixel lah. So number of pixel, mana dia punya profil concentration. Dia tinggi dekat lebih kurang log 10 negatif 1 microgram per liter. Itu dia punya histogram. So sama juga kat sini you boleh tengok dia punya properties, boleh tukar dia punya label dan sebagainya. So dan kat sini you boleh save chart as image.
Okay, and then kat sini you boleh print chart dan sebagainya. Okay, so you boleh zoom. Okay, zoom in dan juga zoom out lah. Okay. So, yang ketiga, okay, kalau kita tengok kat sini, kita boleh buat juga apa nama, scatter plot. Yes. Kalau you buka scatter plot kat sini, okay, scatter plot sekarang ni kalau contoh kita nak tengok dia punya scatter plot ataupun the correlation between RRS 443. Okay, dekat sini you nampak dia punya apa nama, source file yang kita buka tu. Okay, and then ini adalah dia punya band. Kalau contoh kita nak tengok band 443. Okay, dan juga band untuk katakan 488. Okay. And then, okay, you refreshkan dia. Okay. Sorry, sama 488. Refreshkan dia, so you nampak dia punya correlation. Okay. Di antara band 443 dan juga band 488. Ataupun you nak tengok dia punya correlation di antara chlorophyll A, okay, dengan chlorophyll OCX. Ada beza tak? Okay. OCX. Okay, chlorophyll A, chlorophyll OCX. And then you refreshkan dia. Okay, so you nampak kat sini dia sini 50. Okay, so okay, dia sebenarnya tak ada beza pun Y scale, X scale dia tak sama. Okay. So kalau tengok kat sini dia lebih kurang 45. Okay. 45. Okay, 45 untuk chlorophyll A dan juga 45 untuk chlorophyll X. Okay. So dia tak ada beza pun. Okay. Di antara chlorophyll A dan juga chlorophyll X. Okay. So itu adalah scatter plot lah kalau you nak tengok dia punya scatter plot. Okay. So you nak save, you boleh save as. Okay. Dia ada, you boleh save sebagai PNG. Okay. So begitu juga macam tadi saya tunjuk katakan antara 667, okay, kalau you tengok dengan 678. Okay. And then you refresh. Okay. So you nampak. Okay. So dia punya reflectance di antara 667 dan juga 678. Okay. So dia tak ada beza banyak. Okay. So bahagian C, data extraction. Okay, data extraction. So actually you boleh extract dia punya pixel dia ni. Okay, kalau you tengok pada pixel info ni, okay. So kalau you hover dekat image tu, you boleh nampak dia punya value. Okay. So kalau you tengok kat situ, chlorophyll OCX 0.267833, okay, milligram per meter cube ataupun microgram per liter. So kalau you hover kat sini, okay, kat kawasan coastal, okay. So saya zoom kat sini, coastal ini dekat Tumpat Tumpat Kelantan. Okay. Tumpat ni dia 4.63 miligram. Okay. Kalau you pergi kat offshore, dia lebih rendah 0.1. Okay. Dan yang ini dia adalah Kepulauan Natuna kat sini. Yang Indonesia punya kepulauan. Okay. Pulau. Okay, dia lebih tinggi 23. Kalau you pergi kepada apa nama Mekong River tu, you nampak dia punya chlorophyll concentration dekat kawasan coastal. Okay, it's very high. Okay. So actually, okay, you boleh extract dia punya pixel. Okay. So untuk extract pixel, okay, sama ada you nak extract secara keseluruhan. Okay. Kalau you klik kat sini, okay, export mask ni, okay. Export mask based on latitude longitude, okay, so dia akan bagi data untuk setiap pixel. Tetapi dia punya data, okay, is a very big lah, okay, sebab pixel untuk keseluruhan area. Okay. Tetapi kalau you nak extract dia, okay, based on line ataupun based on point, you boleh juga extract based on point. Okay, kalau you nak extract based on line, okay, berdasarkan line, contohnya kalau you nak extract katakan berapa coffee concentration at the coastal area. Okay, ini adalah Tumpat dan Kuala Terengganu, kita duduk dekat sini Katakan di antara Tumpat dan Kuala Terengganu, you nak tengok dia punya chlorophyll concentration. So based on line ke atas ni, okay, polyline drawing tool ni, you klik dekat sini, okay, and then, okay, so sekejap
Okay. Saya delete. Okay, so you buat line kat sini. Okay, dia tak nampak sangat line. Katakan sehingga Kuala Terengganu and then you nak stop dia. Okay. You double click. Okay. So ini adalah line line. Okay, kalau you pergi kepada layer manager yang nak tukar dia punya line tu, you pergi kepada geometry tu. Okay. So fill, stroke, opacity, you boleh tukar sebenarnya kat sini. Okay, dia sekarang ni nampak dia warna merah lah, sorry saya. So line dia kalau you nak lagi ni, dia punya width tu you kena tukar lah. Okay, katakan width saya nak pakai katakan 3. Okay, so you nampak line sini Ini line yang kita buat. Okay. Katakan kita nak tahu chlorophyll concentration along the coast. Okay. So you nak extract dia punya value. Okay, sekarang ni kalau you ambil dia punya apa nama arrow, okay, selection tool ni, and then you highlight dia. Okay, so you highlight and then you right click di atas apa nama line tu, and then export transect pixel. Okay, so ini you boleh ni lah create header lah. Okay, and then type point. Okay, selalunya kita tak apa nama tak export lah. Okay, dia punya point dia. Okay, and then export wavelength plus solar flux. Okay, itu apa nama, you nak export lain-lain punya wavelength lah sebagai RRS dan sebagainya. Tapi untuk yang ni kita cuma nak export dia punya chlorophyll concentration. And then you click write to file. Okay, katakan write to file. Okay, saya save dia. Okay, dalam apa nama okay, subject punya folder. Okay. That tu So transect. Okay, saya letak kat sini, katakan okay, transect and then CHL, okay, OCX. Okay, so saya tahu so saya extract chlorophyll, okay, OCX. Okay, so dalam text file. Then saya save. So kalau you buka Excel, okay, you buka Excel, you boleh view balik data. So Excel open, then browse. Okay. NT 4100 data tab 2 and saya ambil text file. Okay, this one data saya. Okay, so next. Okay, so you will dia slow sikit komputer. Not responding. So sebenarnya you boleh buka dalam Excel actually. Okay, so saya punya Excel ada masalah. So kalau you tengok kepada data ni, ini dalam text file lah. Okay, so dia bagi kat sini so boleh nampak ni So dia bagi pixel, latitude, longitude, KL2 flex. Okay, so ini dia semua lah. Dia bagi RRS. And then yang kita nak adalah invalid.
So Y invalid. Sekejap So saya select this one. And then saya export transet pixel. Okay, so katakan saya tak nak ni, and then tak nak create header. Write to file. Okay. Then I open this one. Dia tak bagi dia punya this one invalid position, something wrong dengan. So saya check dulu sebab apa dia ada error. Sama juga. Okay, so dia bagi invalid position. Invalid position sebab apa? Sebab kita tak buat resampling this one. Data ni. So kalau kita buat resampling, kita betulkan balik. So dia akan bagi ni lah sebab dia ada, dia nampak dia punya image pun dia herut sikit. So iaitu kita kena betulkan balik lah. So sebenarnya cara dia sama So kalau you betulkan, you ambil kepada raster tadi, okay, so and then you pergi kepada resampling balik. Okay, so you betulkan balik data ni. So you nak extract data, you cuma buat line saja. Okay. Sebagai contoh this line. Okay. And then you highlight dia, and then right click. Okay. Transet to pixel. Okay. So you boleh save dia ataupun you boleh copy. Okay, as a clipboard. Okay, so dia bagi invalid position sebab so dia tak tak resample. Okay. Dia herut sikit. Walaupun dia ada koordinat, you nampak tu ada koordinat, tapi kita kena betulkan dia punya, kena buat transformation. So ada apa-apa soalan tak sebelum so sebelum you buat exercise 2A tu. Okay, so untuk exercise you, saya bagi masa 10 hari. 10 hari, hari ni berapa bulan? 12, 22 hari bulan, sehingga 22 hari bulan. Okay, you kena download image. Okay, so you kena check balik sama ada Aqua ataupun Terra. Okay, so bila you download, you view nanti, you akan tengoklah Aqua mana lagi clear. Yang mana yang banyak gelap, yang mana lagi clear. Okay. So yang mana yang clear tunjuk data. Okay, so you download yang tu lah. So dated 28 June 2017 from Ocean Color website, and then create a lat long mask with the image boundaries of 0 to 6 degree north and 100 to 107 degree east. Okay. Sama macam tadi. So you ambil mask, and then you ambil fx. Okay, kalau you tak nak, x ni range saja. Range ni adalah untuk satu parameter saja. Tapi kalau ada dua parameter, latitude, longitude, you kena ambil fx. Fx. Okay, so you boleh ambil show band ini. Okay, latitude berapa? Okay, lebih kecil. Okay, dan sama dengan berapa, dan lebih besar dan sama dengan berapa, and longitude. So you create dia punya lat long, mesh. And then selepas tu bila you dah ada lat long kat sini, and then you pergi kepada raster, you pergi kepada mask, and then you ambil lens C mask. So source ni adalah source data yang 28 Jun 2017, and then dia punya product output you kena bagi output lah. Sama ada you nak save sebagai nets CDF4 ataupun you nak save sebagai beam DMAP. Tak ada masalah. So processing you tak perlu pilih yang ini, L2 flex.
So you uncheck use SRTM 3 second and then you use vector and you ambil balik you punya latitude, longitude, okay, yang you create, mask latitude, longitude yang you create tadi, okay. And then selepas tu create a new image, okay. So I can create new image using long, okay. And then you can export you punya mask definition untuk long tu. And then using the output in 4, okay, in 4, okay, so you dah create, okay, apa nama, lat long punya image macam ini, okay. So using the output in 4, create another 2 new images of a turbid and clear water, okay. So daripada produk yang output, okay, daripada lat long tu, you create, okay, image yang kedua. Okay. Image yang kedua untuk turbid and clear waters. Okay. So you ada turbid kat sini. Okay. This one ada turbid. Okay. So clear water mana? Kat mana nak cari clear water? Ada siapa tahu? Turbid, you boleh pilih turbid. Okay, katakan kat sini, okay, daripada output ni. Okay, so saya check balik. Okay, turbid, okay, you boleh pilih turbid water, you ambil raster. Okay, mask, Lancy. Okay, processing, and you boleh ambil turbid water kat bawah ni. TUR, mana TUR? Okay, turbid water, and then you run. Okay. So kalau untuk clear water, ada siapa tahu? Ataupun semua orang tahu? Semua orang tahu, saya assume semua orang tahu, so tak perlu beritahu. Okay, so nombor 6. Using the output in file A untuk turbid water. So bila dia create turbid water, so you kena kira tengok dia punya, okay, histogram. So this one is histogram. Okay. So dalam image nanti, okay, you tengoklah dia punya histogram lah, okay. You boleh pakai ni pun, boleh pakai turbid water. Okay, and then, okay, you apa nama, refresh. Okay, so, okay, sama ada you pakai this one, okay, chlorophyll untuk turbid water, So ataupun you boleh pakai log, turbid water. Okay, so dia antara, okay, lebih daripada 1 hingga 5. Okay. Dan scatter plot RRS 443 versus 488. Okay, so sama macam tadi juga, So scatter plot, you boleh ambil scatter plot yang ni. Okay. So tukar je 448, 443 dengan 488. Okay. And then save as, okay. So masukkan dalam semua ni, okay, image, okay. Mana dia image, you ada 1, you ada 2, you ada 3, okay. Histogram 4, okay, dan juga scatter plot 5. Okay. So you masukkan dalam save sebagai picture format and then, okay, masukkan dalam apa nama, dalam report. Okay. So untuk picture format sama juga, So saya nak apa nama, you save dia ataupun you convert dia, okay. You boleh masukkan apa nama, dia punya grid lah, okay. Grid ni nanti you ubah lah, pergi kepada tools, okay, option macam saya bagi tahu itu. Okay, so dalam layer, dalam reticle ni you boleh ubah kat sini lah. Okay, so kalau kawasan you kecil, okay, so you pakai apa nama, dia punya latitude ataupun longitude katakan untuk setiap katakan 0.5. Okay, so kalau you apply, okay, kalau you kecil 1, okay.
and then you save dia, okay, export view, okay, macam saya terangkan, okay, last week. Okay. So ada apa-apa soalan tak untuk you punya exercise dan juga untuk you punya assignment? Doktor, maaf doktor, untuk clear water tadi macam mana doktor? Saya tanya, tak ada orang jawab pun. Saya ingatkan you tahu semua. Maaf doktor, lambat respon tadi. So macam mana cara nak ni clear water? So bila tengok kat sini tak ada pun clear water. So you ada terbit water. So kalau you tengok dekat sini, bila you pergi kepada raster, mask, Landsea mask, okay. Ini saya tak betul terangkan lah. Okay, you masukkan dia punya input dan output. Contoh, kalau you ambil, okay, use vector ni, you ambil terbit, katakan turbidity. Okay. So dekat bawah ni dia ada invert vector. Invert vector ni bermaksud apa? Bermaksud bahawa, okay, dia akan select all parameter except turbidity. Kan? So that one is a clear water lah. Semua parameter except, okay, terbit water. Kalau you nak ambil terbit water, you tak perlu tekan invert lah. Tapi kalau you tak nak terbit water, you nak apa nama parameter selain daripada terbit adalah clear water. Okay, you klik invert lah. Bila you klik invert, okay, secara automatik dia akan remove terbit water. Itu yang kita boleh assume sebagai clear water. Okay. So boleh faham tak? Boleh doktor? Faham doktor. Boleh. Doktor, saya ada lagi satu soalan. Contoh yang macam GMT tu, bila nak upload data, tak kisah ke dia punya masa GMT dia tu pukul 3 ke pukul berapa pun tak kisah ke? Macam mana? Nak GMT kisah. Dia tak kisah sebab dia overpass, okay, at certain area, okay, during the daytime only. Oh. Dia takkan overpass pada waktu malam dikatakan di kawasan South China Sea. Okay. So untuk Terra pada waktu pagi dia biasanya pukul 10.30, pukul 11 pagi. Kalau Aqua dia biasanya waktu petang, 1.30 ataupun pukul 2 petang lah. Oh, okay, So okay. masa itu saja dia overpass. Okay. So you takkan dapat data pada waktu malam. Sebab satelit memang tak ada. Sebab tu dia pakai synchronous. Okay. Dia apa nama? Dia near polar. Okay. So dia punya path tu, okay, dia dah memang dia set dah. Dia akan overpass, okay, dekat apa nama certain area pada waktu siang sahaja. Dia mengikut waktu siang dan malam, GMT punya masa tu. Okey, baik doktor. Terima kasih doktor. Okay. So ada apa-apa soalan dah sebelum saya ingat kita boleh stop kan kot kalau you tak ada apa-apa. Okay. Saya harap you boleh test lah, Yang mana yang tak ada masalah nak ni, saintis akan upload apa nama data untuk yang ni lah, yang saya tunjuk ni. Okay, Terra apa nama? 2015 Terra. So ada lagi apa-apa soalan sebelum apa nama saya stop? So ada apa-apa soalan tak? Tiada. Ada. So you Doktor. faham? Ya. Malden. Tadi masa saya download tu, dia bagi dalam bentuk TAR. TAR? Masa saya download data tu lah. Lepas tu masa saya download data 2015 dengan 2017, lepas tu saya tekanlah yang TAR punya file tu, dia ada 4 data ke 5 data untuk 2015. So dia ada berlainan waktu kat situ. You ambil kat mana? So kalau you download directly sebagai contoh 2017 2015.
15 dengan 17 ada 5 data. Ogos. Okey. Berapa hari bulan? 15 Ogos 2015. 15 Ogos. So, saya pergi pada 15 Ogos. Okay. And then, saya ambil Sumatera. Ya, saya share content. Okay. Sumatera, ambil dua-dua and then find source. Okay, this one is a aqua, this one is a terra. 227. Betul 15 Ogos ni? Ke 14 Ogos? Ya. Lepas tu tulis 15 Ogos. Ya. Ya, saya pakai, saya tak sure. Nanti. Ya, tu. 14 Ogos, saya pakai 14 Ogos, sorry. Sebagai Terra 14 Ogos. So, kalau Terra 14 Ogos, so you ambil. Okay. This one. Okay, so nampak kat sini Terra 14 Ogos. Okay. So, Aqua dia tak clear. So, saya pakai Terra 14 Ogos yang ni. So, kalau you download data, katakan Terra this one 226. Okay, this one is a 14 August. Dan dia patutnya satu je. So kalau you download ni TOC Malden you download. Rasa dia itu ke yang 50 byte ke? 51 Meg. yang tu. Saya rasa yang tu. Okay, save link as tak boleh, dia kena authorize So tak ada masalah pun. Macam mana dia dapat tar? Dia pakai dia terus NC. Saya rasa sebab saya pun tak sure sebab masa saya tekan order data. Oh, you tekan order data. You dah register ke? Saya dah register. Dia kalau you ambil data daily data, kalau you klik kat sini, okay, kalau you register, automatic dia akan terus bagi ni, NC punya ni. Dia tak bagi dalam bentuk data. Kecuali kalau you ambil katakan 4 data sekaligus, dia akan bagi dalam zip file. Data tu adalah zip file lah. Okay, so kalau you ambil satu je, okay, dia akan terus bagi ke NC. So, you punya tar tu dalam tu dia ada 4 file berbeza untuk hari berbeza. Sebab saya punya tu masa saya order data, saya kena nanti dia hantar kat email, lepas tu kena confirm balik benda tu baru boleh download macam tu. Saya pun pelik. Dia tak perlu pun sebenarnya sebab kat sini you tekan order kot. You tekan order ke? Jangan tekan order ini pun. You terus ambil kat sini. You ambil kat sini. Okay. You buka lah, katakan you nak buka open new tab. Okay. So dekat sini you terus klik. Dia terus download. Okay, jangan tekan order Order ni bermaksud bahawa 1, 2, 3, 4. You buat apa you nak ni? You tak pakai pun data yang ni. Alright, baik-baik. Okay.
Saya ingat you kena ni kot. Yang mana yang boleh download, yang internet laju tu mungkin you boleh pass ke kawan you yang mana yang ada masalah. Ya, Tan ada ada yang apa dia, Nazira? tapi ada yang saya tak boleh download, so saya kena download balik nanti. Ya. So Ha. mana-mana yang ni yang internet laju tu, and then mungkin you boleh bubuh dalam apa nama, dalam Google Drive ke untuk kawan download. Ya. Tan ada apa masalah? Tan Teh Chong. Doctor, I have a question. Ni Tan Suchin, Tan Engkok ada ke? Doktor, Okey. Okey, Tan Doktor, Suchin. Saya saya ada soalan. okey. Tan Engkok ada soalan. Tan Engkok. Saya confuse ada dua Tan. Doktor, saya mau tanya sebab saya sudah download data sebab kelas kami lab yang kita nak hantar tu yang untuk date dia 28 Jun 2017. So saya dapat download 4 data. So maksudnya kita perlu ada 20 ke maksudnya. 20 apa? Sebab satu file tu yang 2017 tahun tu saya dapat ada 4 file. So maksudnya satu file tu kita akan buat kat Snap tu ada 5 foto. So maksudnya ada 20 foto ke nanti kita hantar. Bukan satu je. So kalau you tengok you punya assignment, so you download data yang ini, ni data. Aqua in depan ya. Aqua is very good lah. Okay? So dia clear water. So you download yang ini, data yang ini. Okay? And then you create lat long mask macam tadi yang saya tunjuk dalam exercise. Okay? So dia punya boundary 0 to 6 and 100 to 107. Okay? So you export mask, okay, definition to XML. Lepas tu you create new image based on latitude, longitude, boundaries ni. So you ada satu image. Okay? Satu image. So daripada latitude, longitude, new mask punya image tu yang you create tu, and then you create lagi satu untuk terbit water, okay? Yang satu lagi untuk clear water. Maksudnya you ada 3 image. Kan? Sekarang dia ada 3. Okay, you punya output. Dan saya minta, okay, you juga buat histogram of chlorophyll chlorophyll OCX adalah histogram, okay, you boleh save as je. Yang kedua adalah dia punya scatter plot lah. Yang itu saja you masukkan dalam you punya report. Okay, saya tak nak ada description, cuma dia punya caption untuk image tu adalah. Okay. So, dia punya image ataupun satellite image dia ada 3. Satu yang mask, latitude, longitude. Yang kedua adalah terbit water. Yang ketiga adalah clear water. Okay. 2 lagi adalah figure untuk histogram dan scatter plot. Dan untuk image, saya nak you letak dia punya grade. Okay. Macam saya tunjuk dalam lab 1. Okay. So, dia ada 4 parameter je yang masukkan dalam punya ni. Dia bukan 20 kan. So faham Tan? Okay, faham. Okay, Tan soal lagi ada nak tanya tadi. Tan apa nama? Suchin. Tan Suchin. In the manual, it only said 28 June, but we also have to do for the 15 June, right? 15 August. 15 August? No need for 15 August. It is only for 28 June saja. 15 August is for our exercise. Okay, you tak perlu hantar. Okay? Just nak apa nama, you nak follow apa nama lab punya ni lah, manual lah. So Teh ada apa soalan? Teh tak ada. Doctor, that means for the 2 figure, the histogram and the scatter plot, plus the 3 maps. 3 maps and 2 histogram. Okay. Apa nama, and scatter plot lah.
Okay. Okay. Thank you, Scatter plot Doctor. ada dua je. Histogram satu, scatter plot satu je lah. Okay. So, Teh ada apa soalan? Teh, Chong? No problem, Doctor. No problem, okay. Wong? No problem, Doctor. Naswin? Doktor, Nazrin, Ah. okay. Untuk yang exercise tu yang 28 Jun tu kita kena pakai Terra ke? Aqua, saya tengok sini Aqua Kita pakai Aqua juga. pakai Aqua is good. Ini yang you mungkin boleh nampak kat sini. Okay, control ya. Control plus. Oh, dia tak boleh control kat sini. Tak boleh zoom. Okay, this one Aqua is okay. You pakai Aqua. Yang pakai tak pakai Terra. So, ada apa-apa soalan ke? Daripada yang lain. Umaira, Syarina, Sia, yang lain saya tak tahu nama, S55208. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, saya ingat kita boleh stop kat sini je kot. So, kalau you ada masalah ke apa ke, you kena tanya dalam tu lah, dalam WhatsApp group lah. Dan saya akan upload data untuk 14 Ogos. Okay. 14 Ogos 2015 and then you boleh ni lah, you boleh test lah. So make sure you punya report tu you letak nama dan juga metrik. Kadang-kadang you tak letak langsung, nama tak ada, metrik tak ada, susah saya nak ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa, so kita jumpa esok petang pukul Tan, ada apa-apa Tan? Do we need to use the level 3 data? Sorry? Do we need to use the level 3 data? Laboratory data? What do you mean laboratory data? Because in the manual there is the instructions to download the level 3 data. Laboratory data? Mm. Which one? Which part? Part one? Under the level 2. Under? The level 2 data. Under level 2 data. Page? Part 1 ni, downloading data. Page 6. Page 3. Page 3. Mm. Page 3, level 2 data. Level 3 data. Do you mean level 3? The level 3 data. No. Tak perlu. Kita buat level 2 je. Okay. Level 3 can maybe lab 3 or lab 4 for time series analysis. Okay. So you buat apa yang saya tulis kat situ saja, assignment saja. Yang lain tak perlu. Okay. Okay. So kalau tak ada apa-apa kita jumpa esok pukul 2 petang. Okay. So yang mana selamat berpuasa kepada pelajar-pelajar Muslim. Esok mungkin start berpuasa. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doktor. Okay, sama. Terima kasih, Doktor. Selamat berpuasa. Sama. Terima kasih.